Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Suhail bin Ahmad. Saya akan berkongsi dengan semua yang menonton video ini tentang suatu ilmu yang rasanya ramai sudah tahu, ramai sudah kenal. Satu ilmu yang merupakan satu seni yang sudah menjadi harta komersial yang cukup menguntungkan, iaitu seni kaligrafi kufi. Tapi tak ramai di antara kita yang menyedari tentang asal-usul kufi ini, dan itu adalah perkara yang sangat penting bagi mereka yang ingin menceburi dalam bidang ilmu penulisan kaligrafi kufi ini. Kerana penulisan ini sendiri merupakan suatu penulisan yang mempunyai disiplinnya tersendiri, tetapi kebanyakan yang tidak mengikut disiplin ini adalah disebabkan mungkin kerana tidak mengetahui sejarah. Dan sejarah itu sangat penting bagi setiap penuntut ilmu, khususnya dalam kita nak kenal kronologi ataupun kita panggil sebagai garis masa perbezaan dan perubahan sebelum dan selepas. Dan kemudiannya kita nak tahu bagaimana evolusi itu berlaku, dan daripada situlah kita dapat menghargai tentang nilai suatu ilmu itu. Jadi hari ini saya nak berkongsi kepada semua, kita ingin belajar sejarah tentang asas kepada kufi. Kita akan telusuri sejarah asas kufi, dan insya-Allah kita akan mulakan daripada sekarang. Kufi ini ataupun asas penulisan kaligrafi khususnya adalah sekitar segitiga ini, ya. Sekitar segitiga yang ada ini, dan segitiga yang saya maksudkan ini adalah segitiga di mana tamadun Islam itu berkembang. Dia tidak boleh lari daripada sejarah tamadun Islam, dan dia juga berkait dengan perkembangan yang berlaku di negara sekitar tamadun Islam itu. Jadi dalam hal ini secara mudah kita faham ada segitiga penting ini, iaitu tamadun Arab, Parsi dan juga Turki. Bermakna di sini berlakunya bagaimana tamadun Arab itu berkembang, kemudian dia bertemu dengan Parsi, kemudian dia bertemu dengan Byzantine sebenarnya, tetapi kemudiannya nanti dia dikembangkan ilmu itu di dalam zaman Islam di bawah Turki Osmaniyah, merupakan tamadun yang terakhir Islam. Sebab itu kita hendak melihat, ya, sedikit demi sedikit perubahan yang berlaku itu. Dan untuk bercerita tentang tulisan atau kaligrafi ini, dia berasal daripada satu sejarah tulisan. Maknanya tulisan kita kena tahu dululah di tiga rantau utama ini, yang mana kita mulakan dengan antaranya ialah Utara Afrika. Di mana di Utara Afrika, di situ terkenal dengan tulisannya tersendiri. Maknanya sebelum datang tulisan Arab ini, adanya tulisan mereka tersendiri, ya. Dan peta yang saya tunjukkan ini, tulisan asal tempatan ini yang ada peta di bawahnya, ini adalah peta negara-negara Islam setelah dipecah-pecahkan dalam negara bangsa. Yang maknanya selepas zaman apa? Selepas zaman penjajahan lah, ataupun zaman kita panggil sebagai zaman the new world order lah, kan. Jadi sebelum daripada itu, kalau di Utara Afrika ini kita panggil sebagai tulisan barbar, atau juga dikenali sebagai Tifinagh atau Libik, ya. Dan tulisan ini sudah ada dan juga diamalkan dan digunakan di Afrika Utara sehingga ke Pulau Canary, dan ia diamalkan sejak abad yang kedua sebelum Masihi. Maknanya dua itu ada 200 tahun sebelum Masihi. Dan ini contoh tulisannya yang sudah pun digunakan, ya, sejak sebelum sejak 200 tahun sebelum Masihi. Dan kemudiannya di Mesir. Di Mesir juga menggunakan suatu tulisannya tersendiri, iaitu tulisan yang dikenali sebagai tulisan Koptik. Juga telah menggunakan tulisan itu sejak abad kedua sebelum Masihi. Maknanya 200 tahun juga sebelum Masihi. Dan tulisan ini datangnya daripada tulisan Yunani, ataupun kita panggil tamadun Greek. Yang ini sejarah biasa kita akan lihat dalam mana-mana peristiwa sejarah. Suatu tamadun yang hebat itu nanti akan ditiru oleh tamadun yang bakal bangkit. Jadi proses tiru itu atau perpindahan
kalau hari ini kita panggil sebagai transfer of knowledge, itu berlaku disebabkan oleh adanya satu tamadun besar lah. Maknanya tamadun yang memang dipandang tinggi oleh satu bangsa ataupun kaum yang lain akan cuba mengikut tamadun yang hebat itu. Dan kemudian dikala tamadun yang awal yang ditiru itu mula jatuh, tamadun yang tadi meniru tadi, dia akan bangkit. Yang itulah proses ataupun kitaran yang semula jadi selalu berlaku dalam sejarah yang kita kena faham lah. Kita tak ada isu siapa lebih bagus. Saya tidak menekankan soal ini kita tiru orang tamadun sebelum ni, tamadun itulah yang bagus. Tamadun itu bagus pada zamannya, tapi pada zaman selepas itu tamadun yang lain pula yang akan bangkit dan ada pengaruh dari satu tempat ke satu tempat lain. Sebab itu bila kita nak faham pasal ilmu kufi ni, kita tak boleh nak faham setakat zaman ini, setakat produk yang terjual dekat kedai-kedai ni pasar-pasar, sekadar melihatnya sebagai satu nilai seni semata-mata tanpa kita faham sebenarnya pengaruh itu berlaku sejak zaman berzaman. Dan macam mana pula kita di Asia Tenggara boleh juga belajar ilmu kufi, macam mana pergerakan ataupun proses perpindahan ilmu itu berlaku. Itu memerlukan kita kepada melihat sejarah dan juga garis masa. Dan ini di Mesir ni kita tengok kan, Koptik itu dia sudah pun digunakan, dia berkembang seiring dengan tulisan ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan agama Kristian selepas itu pada abad yang ketiga, pada abad yang ketiga. Begitu tulisan yang ada, yang kalau kita lihat memang ada perkaitannya dengan tulisan Yunani yang tadi saya sebut. Kemudian begitu juga di rantau Arab yang kita panggil Syria, Arab dan juga Iraq. Kawasan ini mereka juga menggunakan suatu tulisan yang kita panggil tulisan Semitik, yang kemudiannya berlaku perkembangan sehingga dinamakan sebagai tulisan Aramaik. Dan tulisan ini adalah tulisan yang digunakan oleh zaman Nabi Isa. Dan kemudiannya tulisan itu dikembangkan lagi dan menjadi tulisan Syriac ataupun Suriak. Dan tulisan itu kita pun faham perkataan Syria atau Suriah hari ini sama juga lah tempatnya. Dan asal mereka ini daripada satu tamadun yang besar sebelum itu, yang pada abad ke-8 sebelum Masihi. Jadi penulisan itu dah awal lagi, yang mana ada pengaruhnya daripada satu tamadun yang dipanggil Phoenix ataupun the Phoenician Civilization. Jadi tulisan Phoenix itu juga telah diikut, yang mana tulisan Phoenix itu kemudiannya juga mengalami perubahan menjadi suatu tulisan yang namanya Nabatian, dan pada abad yang kedua sebelum Masihi. Baik, bagaimana contoh tulisan itu? Tulisan ini kita boleh lihat tulisan yang telah berkembang menjadi tulisan Syriac ini bagi rantau Arab. Tulisan ini juga kemudiannya nanti akan membentuk tulisan-tulisan seperti Hebrew, yang digunakan oleh Israel dan sebagainya. Dan satu lagi kuasa besar yang dipanggil Byzantine ini, tulisan asal mereka, tulisan asal tempatan mereka ataupun satu bangsa Yunani atau Greek ini, tulisan mereka seawal abad ke-8 sebelum Masihi, maknanya 800 tahun sebelum Masihi. Dan ia juga asalnya daripada Phoenix yang tadi. Jadi kalau kita nak rangkumkan semua pengisahan tulisan tadi di rantau Arab dan juga Afrika Utara ini, adalah tulisan yang mempunyai susur galur yang hampir sama, ataupun daripada susur galur yang lama, Phoenix, tamadun yang awal, kemudian yang berubah. Dan itu juga berlaku kepada negara-negara di sebelah timur yang nanti kita akan lihat, Jadi Yunani, Greek, ini adalah tulisan yang kemudiannya nanti akan menjadi tulisan Roman, Baik, tulisan Parsi. Di mana Parsi? Parsi hari ini kita kenal sebagai Iran. Tulisan Parsi pada waktu itu, tulisan yang lebih awal digunakan sekitar 200 tahun sebelum Masihi, adalah tulisan Pahlavi. Pahlavi ini juga berasal daripada Phoenix. Tulisan Phoenix, dan kemudiannya daripada Phoenix itu berubah jadi Aramaik tadi, dan daripada situ pecahan itu membawa kepada wujudnya tulisan Pahlavi. Begitu juga ini tulisannya, tulisan Pahlavi, tulisan asal Parsi atau Partia, dan kemudiannya di Asia Tengah, satu kuasa yang besar
ratus tahun, sekitar 7 ke 800 tahun, dinasti Uyghur pernah menguasai Asia Tengah sebesar ini. Dan ketika itu tulisan Uyghur juga sudah digunakan, dan tulisan Uyghur ini kemudiannya terpecah kepada Uyghur lama dan juga Uyghur moden. Dia terpecah pula nanti, ya. Sejak abad ke-5 Masihi mereka sudah ada tulisan mereka sendiri, dan itu juga dipengaruhi oleh satu tamadun sebelum itu yang namanya Sogdian dan sebagainya lah. Kita tak nak cerita detail sangat tentang sejarah politik dan juga geografi itu, tapi kita kena tahu sedikit, ya. Dan kemudiannya pada abad yang ke-10 Masihi barulah wujudnya tulisan Uyghur moden, Uyghur lama dan Uyghur moden. Dan inilah dia tulisan Uyghur, tulisan yang ditulis daripada atas ke bawah. Dan inilah tulisan-tulisan asal mereka, ya, yang kita juga boleh lihat di rantau kita. Bagaimana dengan di rantau kita? Kita ambil dahulu satu kawasan di India Selatan. India Selatan mereka mempunyai tulisan mereka tersendiri juga, ya. Tulisan yang dibangunkan pada abad yang ke-6 daripada dinasti Pallava menjadi tulisan itu, tulisan Pallava. Tulisan yang merupakan tulisan rentetan daripada pengaruh tulisan Brahmi. Dan tulisan ini nantinya dia memberi kesan bukan sahaja perkembangan tulisan di India, tetapi membawa kepada Asia Tenggara. Seperti mana tulisan Sinhala di Sri Lanka kemudiannya bawa ke Jawa, ya. Juga Kawi, ya, bahasa di alam Melayu, di Burma, di Thailand dan di Laos. Semua ini menggunakan tulisan yang mempunyai pengaruh daripada perkembangan tulisan daripada India ini. Jadi kita tak boleh menolak sejarah bagaimana perkaitan sejak daripada barat tadi sampailah kepada timur. Dan tulisan Pallava ini adalah tulisan seperti yang kita lihat dalam slide, ya. Tulisan Pallava. Dan bagaimana pula, mari kita lihat kepada Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu dahulu juga mempunyai satu tulisan yang tersendiri. Pada abad yang ke-8 Masihi, mereka sudah ada satu tulisan yang dikenali sebagai tulisan Kawi, ya, di bawah kerajaan Singgasari. Dan kemudian nanti tulisan ini menjadi maju dan berkembang mengikut kawasan, dan wujudlah tulisan-tulisan seperti tulisan Batak, tulisan Lontar, tulisan Sunda dan sebagainya. Dan tulisan ini mengalami proses yang sama, ya, evolusi dan perubahan mengikut zaman. Dan tulisan Kawi yang dimaksudkan adalah tulisan seperti mana yang kita lihat di sini, yang tadi saya sudah sebut dia berkait juga dengan pengaruh daripada Pallava, ya. Jadi kita susah untuk kita mengatakan bahawa satu-satu ciri tulisan pada satu tempat itu hanya dibangunkan oleh tempat itu tanpa ada pengaruh luar. Dan ini adalah sejarah yang fakta yang tidak boleh kita tolak. Dan mengapa saya membawa semua cerita ini? Kerana muasal kepada kawasan Arab, ya, dan juga kawasan-kawasan sekitar yang nantinya akan berubah tulisannya. Mereka mempunyai tulisan mereka tersendiri. Jadi masing-masing ada tulisan tersendiri. Dan bagaimana pula mereka boleh bertukar tulisan nanti? Seperti mana proses pertukaran tulisan itu juga berlaku di dalam sejarah sebelum ini. Maknanya daripada Phoenix menjadi Nabatian, ya, kemudian jadi Aramaik dan sebagainya. Tadi yang kita dah tengok. Jadi yang kali ini adalah proses yang paling penting dalam kita memahami sejarah Had Kufi, kerana ia melibatkan perkembangan tamadun Islam, ya. Dengan perkembangan Islam itu sendiri, sistem tulisan pun berkembang di serata tempat, di serata dunia, dan membentuk tulisan masing-masing. Dan tulisan itu mengalami evolusi seperti mana saya sebut tadi. Jadi kemudian wilayah-wilayah Islam yang bukan Arab juga akan berevolusi mengikut bahasa Arab juga. Kerana Islam berkembang dan Islam membawa satu mesej bahawa bahasa Arab itu adalah bahasa untuk memahami agama, dan dalam masa yang sama kita pun tahu bahasa Arab adalah bahasa syurga. Jadi motivasi di sebalik itu menyebabkan negara-negara di luar rantau Arab yang telah mengambil agama Islam sebagai agama rasmi mereka kemudiannya mengambil sistem tulisan Arab juga, dan kemudiannya mengalami evolusi di tempat mereka masing-masing. Kita akan lihat evolusi huruf-huruf Arab, ya. Kita tengok dalam peta ini,
Ya, kalau kita tengok pada peta, kita pun dapat lihat dengan jelas bagaimana di dalam peta ini, di dalam lorekan hijau tu adalah lorekan yang paling pekat, itu adalah lorekan yang menunjukkan bahasa Arab itu dijadikan tulisan rasmi. Ya. Hari inilah separa gelap itu dia menjadi tulisan rasmi, tapi tulisan lain juga diterima pakai sebagai tulisan nasional, tulisan kebangsaan. Yang pudar sikit tu, ya, dia tulisan Arab itu adalah tulisan yang diiktiraf dan juga diguna bersama dengan tulisan-tulisan lain. Dan yang sangat pudar ataupun yang paling kabur sikit warna hijaunya itu adalah tulisan yang digunakan pada peringkat kawasan-kawasan tertentu saja, ataupun tulisan yang diguna pakai sebagai tulisan alternatif saja, tulisan alternatif. Jadi sebagai contoh, kita akan tengok nanti macam di China ada sebahagian tempat yang masih lagi menggunakan tulisan Arab. Saya sebutkan sebagai tulisan Arab terlebih dahulu supaya kita faham bahawa ini adalah pengaruh daripada Arab. Ya, ini pengaruh daripada Arab yang mana dia datang bersekali dengan penerimaan Islam di dalam sesebuah negara tu. Mari kita tengok sedikit. Contoh yang paling mudah dan paling dekat dengan kita adalah Jawi. Jawi ini menjadi suatu tulisan yang tadi yang asalnya Kawi telah digantikan dengan tulisan Jawi, ya. Tetapi tulisan itu digunakan bukan untuk bahasa Arab, tetapi untuk bahasa Melayu. Maknanya bahasa tempatan. Bahasa Melayu, bahasa Aceh sendiri bahasa tempatan, bahasa Banjar, bahasa Minang, bahasa Tausuk. Bahasa-bahasa mereka ini menggunakan tulisan ataupun huruf Arab tadi. Dan huruf itu dan tulisan itu dibentuk mengikut lokaliti kawasan masing-masing dan kemudian dinamakan dengan nama tulisan Jawi. Dan sebab itu dalam tulisan Jawi ditambahkan 6 huruf tambahan, iaitu huruf apa? Huruf ca, pa, ga, nga, va dan nya. Huruf-huruf ini adalah huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab. Dan huruf ini dicipta untuk menyesuaikan dengan bahasa tempatan. Dan ini bukan berlaku hanya di rantau Melayu yang telah memeluk Islam. Kita tengok perkembangan Islam itu pengaruhnya jauh. Seperti mana pengaruhnya di Parsi. Apabila Parsi juga mempunyai bahasa mereka yang tersendiri dan mereka menggunakan huruf Arab untuk dijadikan tulisan tempatan mereka dengan tambahan huruf P, C, Z, Ga. Jadi yang ini ada 4 huruf tambahan. Dan begitu juga terjadi ke suatu tempat yang namanya China. Islam itu pernah sampai ke China dan penggunaan tulisan Xiao Jing ini mempunyai tambahan huruf yang lebih banyak lagi. Ada berapa? Ada 8 huruf, ya. P yang itu adalah ba, itu menjadi P, C, Ji, R, Si, ya, Si, Ke, Ga, ya. Kalau yang sin yang kita tengok dalam tulisan ini sebenarnya macam sin biasa, sebab saya tak jumpa dekat mana saya nak buat font tulisan tu. Sebenarnya tulisannya sin dengan titik satu di atas. Kerana tulisan bahasa Cina tu sendiri memang mempunyai banyak nada kan. Jadi bila dia ada banyak nada, bunyinya pun pelbagai, mereka perlu mengubah suai huruf-huruf itu. Dan huruf-huruf ini dikenali ataupun tulisan dikenali di China sebagai tulisan Xiao Jing. Begitu juga di India, ya. Di India kita boleh tengok bagaimana di India mereka menggunakan tambahan huruf juga yang lain. Sama juga keadaannya, bagaimana pengaruh Islam itu telah sampai ke India, dan bahasa Urdu ataupun tulisan Urdu ini dia tulisan yang sama dengan apa yang kita dengar, ataupun bunyi yang sama yang kita dengar bahasanya dengan bahasa Hindi. Tetapi Hindi tulisan yang jauh berbeza dengan tulisan Urdu. Ya. Urdu ini menampakkan kaitannya atau pengaruh Islam dengan huruf tambahan seperti P, T, C, Dal, Da, R, Z, Ga, Nun. Nun ini nun gunnah, dia berbunyi lain sikit. He, Ye. Dia ada he, ada ye bunyi dia kan. Dan itu adalah tulisan Urdu dan digunakan dalam bahasa Urdu, bahasa tempatan. Ini bukan perkara yang pelik bagi kita yang memahami sejarah ini, dan kita boleh lihat perkara yang sama juga terjadi di mana
di Afrika Utara. Yang tadi saya sebutkan bagaimana Islam itu juga tersebar sehingga ke Afrika Utara, dan tulisan mereka dikenali sebagai tulisan Ajami. Ajami ni pun kita tahu Ajam itu adalah foreigner, ya, ataupun bangsa asing. Dan bahasa itu tulisan itu dikenali sebagai Ajami walaupun digunakan di dalam banyak bahasa tempatan di Afrika Utara. Tapi yang antara terkenal sehingga hari ini adalah bahasa Hausa, bahasa orang Chad, ya. Kerana bahasa ini juga dipertuturkan oleh 44 juta orang di sebelah utara Afrika ini, termasuklah juga di Nigeria atau yang lain menggunakan juga, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Kongo, Ghana, Sudan, Togo dan lain-lain. Dan mereka juga mempunyai huruf yang sama, tambahan fa, qa dan nun ini dengan bunyi yang tersendiri, ya. Jadi kita boleh lihat di sini perbezaannya itu amat ketara antara satu tempat ke satu tempat, yang mana kalau kita tak belajar, kita akan melihatnya sebagai satu tulisan Arab dan kita akan mengatakan ini tulisan Arab, sedangkan ia telah menjadi tulisan tempatan. Seperti mana kawi yang datang daripada tulisan ada pengaruh pada Pallava, tapi orang lebih kenal tempatannya kawi. Jadi sama juga dalam hal ini, kita dalam Melayu dikenali sebagai Jawi, ya. Kalau di Arab, di Afrika tadi dikenali sebagai Ajami, ataupun di China Xiao Jing dan sebagainya. Dan ini adalah satu konteks yang kita nak faham dalam sejarah, sebab berlakunya perubahan itu disebabkan oleh perkembangan Islam. Saya bagi sajalah kita tengok satu contoh gambar ini, ya. Ini adalah salah satu contoh tulisan Jawi Ajami di Senegal. Kalau kita baca kat situ apa tulis? Darul Quddus, Nasrum Minallah. Jadi kat situ kita tahu itu bahasa Arab. Dan kita, andai kata kita tak tahu wujudnya tulisan abjad Arab itu digunakan sebagai tulisan tempatan, kita akan jadi mengatakan tengok je daripada jauh. Lebih-lebih lagi kalau yang tak pandai pula baca bahasa Arab dan yang kata ini Arab dan ini memang ini adalah bahasa Arab lah. Sedangkan kalau kita tengok di bawah tu apa ditulis? Jai boleh desir. Kita mungkin baca macam tu kan. Tetapi uniknya tentang tulis yang digunakan di Senegal ini, di atas itu bahasa Arab betul, tetapi di bawah itu adalah poulet de chair, poulet de chair, jai poulet de chair. Ini saya tak tahulah sebutan yang betulnya, sebab ini adalah bahasa Perancis sebenarnya. Mereka dijajah oleh Perancis dan kemudiannya mereka menggunakan bahasa Perancis ditulis dalam tulisan, saya sebut tulisan Jawi jugalah sebab kita faham dengan Jawi itu. Jadi tulisan Jawi Senegal ini yang dipanggil sebagai tulisan Ajami tadi, inilah tulisan yang digunakan. Masih sebahagian mereka masih terus menggunakan tulisan ini. Baik, inilah peta penghujung kepada kerajaan Islam, di mana wilayah paling besar besar dalam sejarah terakhir kekhilafahan Islam ini adalah pada tahun 1683, di mana inilah wilayah di dalam pemerintahan Sultan yang ke-19, ya, Sultan Mehmed IV, di mana Osmaniyah telah melebar sehingga ke tahap ini. Sebelum itu inilah paling besar, yang mana sebelum tadi kita tengok memang lebih besar lagi pengaruh Islam itu, tetapi pada penghujung bermula 1683 mulalah jatuh, ya, serangan dan sebagainya. Osmaniyah mula tidak lagi berkembang laju, kemudian ada tekanan lagi ekonomi dan sebagainya. Kemudian pada kurun ke-19 Osmaniyah mula mengikut gaya moden ala barat, sebab waktu itu barat sedang naik, hinggalah kemudiannya nanti Osmaniyah jatuh pada 1923. Dan ini signifikan untuk kita tengok, sebab kita tadi dah tengok bagaimana tulisan-tulisan itu telah membentuk tulisan Arab itu atau huruf Arab itu, dan juga agama Islam itu sendiri telah membawa pengaruh kepada hampir 3/4 dunia, khususnya sebelah Asia, dan ia mempengaruhi juga tulisan-tulisan tempatan. Dan daripada situlah apabila jatuhnya
kerajaan Osmaniyah yang terakhir, dalam masa yang sama pengaruh penggunaan tulisan ala Arab yang telah menjadi tulisan tempatan seperti Jawi, ya, seperti Syawajing, seperti Hausa ataupun Ajami tadi, tulisan-tulisan ini, Hindi juga, mula menjadi tulisan-tulisan yang bukan lagi tulisan rasmi. Dia telah diambil alih oleh satu tulisan yang kita kenal sebagai tulisan Rumi, ya. Dan wilayah paling awal yang telah menukar secara rasmi ini adalah wilayah yang berada di bahagian selatan Rusia, ya. Di penghujung ini dahulunya, kalau kita tengok dalam peta ini, saya tunjukkan peta ini kerana itu adalah wilayah yang dahulunya merupakan kawasan pengaruh Osmaniyah, di mana wujudnya kerajaan-kerajaan kecil di bawah Rusia, kerajaan-kerajaan Islam lah yang berada di bawah Rusia. Dan wilayah paling awal yang akhirnya terpaksa akur dengan pertukaran tulisan ini secara Rumi adalah pada tahun 1926, kerajaan Dagestan, Chechnya, dia ada beberapa negara kecil itu, kerajaan Islam di dalam wilayah Rusia akhirnya terpaksa mula menukar tulisan kepada tulisan Rumi secara rasminya, ya. Dan kemudian kita ingat tadi Osmaniyah telah jatuh 1923, dan 1928 setelah Atatürk mengambil alih Turki ini, maka Turki Osmaniyah itu telah ditukarkan dengan nama Turki, bangsa Turk, semangat nasionalis, semangat sekularis, yang menyebabkan akhirnya pada 1928 Kamal Atatürk telah menukarkan tulisan Arab Osman Leja, dipanggil Osman Leja. Tulisan dia, mereka juga adalah tulisan Jawi Osmaniyah, Osman Leja, dipanggil sebagai Osman Leja. Tulisan itu kemudiannya ditukar menjadi tulisan Rumi atau tulisan Roman oleh Kamal Atatürk. Kita bernasib baik kerana kita di alam Melayu sebenarnya lebih lambat lagi. Kita cuba bertahan dengan penggunaan tulisan Jawi sehingga mana pada 1963, setelah kita telah dijajah dengan British dan sebagainya, setelah kita diberikan kemerdekaan, Malaysia telah mengubah, ya, di dalam Akta Bahasa Kebangsaan yang telah diperbarui di 1967, di mana disebutkan di situ tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi, dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Di sini nak menunjukkan bahasa kebangsaan masih Melayu, tetapi tulisan ditulis dalam tulisan Rumi. Dan ini bagi semua penggerak khat kufi ataupun kaligrafi Islam yang lain, mereka perlu faham rentetan sejarah ini. Kerana apabila kekuasaan Islam itu telah melemah dan kemudiannya para penjajah telah mula menguasai kawasan-kawasan umat Islam, ya, politik itu juga mempengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan, sistem pentadbiran dan sebagainya, termasuklah kepada tulisan. Jadi tulisan ini, tulisan yang dahulunya agak lama digunakan oleh beberapa negara sebagai tulisan tempatan seperti mana kita Jawi yang mempunyai pengaruh Arab tadi, akhirnya terpaksa ditolak. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, inilah perjuangan pakar bahasa kita di Malaysia, di mana mereka ingin mengembalikan, ya, fungsi bahasa tulisan Jawi ini, kerana ia bahasa Melayu juga tetapi tulisan Jawi, tulisan sahaja, kerana tulisan ini adalah era di mana zaman Melayu ini, alam Melayu ini mempunyai banyak khazanah-khazanah keilmuan yang hebat yang ditulis dalam tulisan Jawi. Dan sebab itulah penguasaan Jawi itu amat penting. Dan bagi kita menulis khat kufi, ya, kita menulis dalam tulisan Jawi untuk bahasa Melayu, dan kita juga menulis dalam tulisan Arab untuk ayat-ayat Al-Quran dan juga yang lainnya yang melibatkan hadis dan sebagainya. Itu perlu kita faham. Inilah perkara yang kita perlu faham untuk peringkat awal, kerana selepas ini barulah kita akan melihat lebih mendalam lagi tentang bagaimana kufi itu mula berkembang. Cukup untuk bab yang pertama dahulu saya kongsikan kepada semua tentang sejarah secara menyeluruh bagaimana perkembangan tulisan dahulu. Selepas ini kita akan masuk kepada
bagaimana tulisan kufi itu mula wujud dan kemudiannya berkembang. Jadi inilah dia sejarah yang patut kita faham, sejarah secara umum. Bagaimana perkembangan tulisan daripada zaman sebelum Islam sehingga munculnya Islam dan juga berkembangnya Islam ke serata dunia. Dan perkembangan Islam itu terkait dengan perubahan tulisan. Dan daripada tulisan itulah kemudiannya kita mengalami proses bagaimana perkembangan ilmu itu berlaku dengan laju di seluruh wilayah-wilayah Islam. Dan kemudian apabila lemah ataupun jatuhnya tamadun Islam itu sendiri dalam dari segi politiknya, maka datanglah penjajah-penjajah dan mereka membawa ideologi mereka tersendiri, termasuklah mengubah sistem tulisan, dan itulah yang terjadi di mana-mana sahaja. Jadi kita sebagai penggerak khat ataupun kaligrafi Islam, kita kena faham sejarah ini, khususnya melibatkan negara kita. Mengapa para pejuang bahasa sangat menekankan soal tulisan Jawi itu? Kerana tulisan Jawi memberikan suatu kesan yang sangat positif dalam tamadun Melayu, di mana banyak khazanah ilmu itu ditulis dalam tulisan Jawi. Dan andai kata generasi akan datang hari ini dan akan datang tidak memahami ataupun tidak boleh menulis dan membaca Jawi, alangkah ruginya kita apabila kita tak dapat membaca ataupun kita tidak dapat menggali balik khazanah ini. Dan sejarah inilah sejarah yang penting patut kita faham sebelum kita masuk ke dalam bab yang kedua yang akan saya berceritakan tentang bagaimana sejarah penulisan kufi mula wujud dan kemudiannya berkembang ke serata dunia. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan sejarah yang cukup penting bagi kita, di mana kita perlu memahami bilakah wujudnya tulisan kufi itu. Baik, kita tengok bagaimana Islam itu berkembang dari Mekah dan Madinah, kemudiannya berkembang lagi bertembung dengan Parsi dan juga Byzantine, kemudian Mesir di Afrika Utara dan perkembangan ini kemudiannya dari khalifah demi khalifah. Kita tengok extension ataupun perkembangan paling besar adalah pada zaman Sayyidina Uthman. Dan tadi saya dah tunjukkan bagaimana perkembangan itu berkembang lebih maju lagi dan jauh sehingga ke alam Melayu. Dan sejarah ini sejarah penting, dan Sayyidina Umar telah dapat menguasai Parsi, telah dapat mengalahkan kerajaan Sassanid itu pada tahun 637, dan itu memberikan suatu clue kepada kita bagaimana akan ada nanti pengaruh Parsi di dalam tamadun Arab dan kemudiannya bila dia dapat mengalahkan kerajaan Byzantine di wilayah-wilayah Byzantine yang ada, maka ada juga pengaruh Byzantine. Dan ini adalah perkara yang kita kena faham. Bagi media barat ataupun intelektual barat, mereka menyebut kata-kata yang disebut oleh Samuel Huntington yang mengatakan bahawa ini adalah the clash of civilization. Kita tolaklah pandangan ini kerana sebenarnya tidak berlaku clash of civilization, tetapi lebih kepada pertembungan kuasa politik. Tetapi dari segi ketamadunan itu, ia adalah suatu proses evolusi ataupun perubahan secara natural. Maksudnya naik turun itu memang akan berlaku, dan adanya pengaruh luar yang akan diambil oleh tamadun yang selepas itu. Dia tak clash, dia bukan satu pertembungan. Yang bertembung adalah the clash of ignorance, pertembungan kejahilan. Bila kita tak tahu tentang sesuatu dan kita cuba komen benda tu, ataupun kita tak tahu tentang asal usul suatu perkara, termasuklah khat kufi ini, dan kita merasakan apa yang kita lakukan itu sudah cukup terbaik, sedangkan ada ruang-ruang untuk kita perbaikinya, dan tidak ada titik notah dalam setiap perkara yang mungkin disebabkan kita jahil itu, kita rasa itu the best. Sedangkan ada lagi
perkara yang perlu kita pelajari. Baik, kita lihat ya. Ini adalah sejarah yang patut kita ketahui bagaimana tulisan itu pada kurun yang kelima Masihi. Tulisan yang tadi saya sudah sebut lebih awal tadi dalam bab yang pertama, bagaimana daripada Finik, kemudian Nabatian, kemudian menjadi Aramaik, kemudian menjadi Syriak. Ya, tulisan-tulisan itu berkembang, dan pada kurun yang kelima Masihi, tulisan itu sudah berkembang maju di bahagian utara semenanjung Arab. Siapa yang mengembangkan ini? Ya, dia mengembangkan ini adalah orang-orang bangsa Arab yang kita tahu nomad, tetapi mereka ini dipanggil sebagai semi nomad. Mereka duduk bertempat. Ya, mereka tidak begitu kerap berpindah randah. Mereka semi nomad, maknanya mereka ada kawasan perbandaran mereka yang dikenali sebagai Anbar dan juga Hira. Ya. Jadi di dua kawasan ini, Anbar dan Hira ini, di sinilah berkembangnya suatu tulisan, ya, tulisan yang datangnya daripada yang Syriak yang tadi kita sebut. Maka tulisan ini mula dibawa sampai ke Mekah, ya, sampai ke Mekah, di mana pada kurun ke-6 Masihi itu tulisan ini berkembang, penggunaannya di Mekah, ya. Dan penggunaan ini dibawa oleh Bishr ibnu Abdul Malik dan juga Harb ibnu Umayyah. Dan perkembangan ini dibawa sebelum Islam sampai. Maknanya tulisan itu sudah ada sebelum daripada Islam. Ya, sebelum datangnya Islam, dan kemudiannya dia sudah mula berkembang di Mekah, dan pada waktu itu juga dikenali tulisan itu sebagai tulisan Maghrib, tulisan Maghribi. Bukan Maghribi maksudnya di sebelah Maghribi Morocco ataupun di sebelah Afrika Utara. Ini sebelum Islam lagi, iaitu tulisan Maghrib yang dipanggil sebagai tulisan sebelah barat. Kerana sebelah timur mereka lebih kenal dengan tulisan-tulisan yang berbentuk kersif ataupun yang berbentuk kita panggil tulisan-tulisan macam kita tengok tadi Pahlavi, ya, tulisan Pahlawa dan tulisan Kawi dan sebagainya, tulisan-tulisan yang bukan bersegi. Tapi tulisan di sebelah barat, tulisan Maghrib, ini tulisan yang bersegi, dan ini membezakan antara dua kategori, tulisan timur ataupun tulisan barat. Tulisan barat Maghrib, kalau timur Masyrik. Dan Harb ibnu Umayyah inilah yang bertanggungjawab mengembangkan tulisan ini di kalangan kaum Quraisy, ya. Kemudian setelah Islam sampai, tulisan ini masih digunakan, dan kemudiannya apabila berlakunya hijrah ke Madinah, tulisan yang memang datangnya tadi daripada Mekah mula dibawa bersama-sama dengan gerombongan hijrah, ya, pergi ke Madinah, dan kemudian tulisan itu dibangunkan dan dikembangkan oleh Bani Aus, Khazraj dan juga Bani Thaqif. Dan mereka ini kemudiannya mengembangkan, dan wujudlah dua bentuk tulisan. Walaupun tulisan Arab, tetapi tulisan ini dia bergantung kepada lokaliti atau kawasan. Jadi mulalah dikenali tulisan Makki dan tulisan Madani, tulisan di orang Mekah ataupun tulisan orang Madinah. Dan antara yang belajar tulisan Mekah, ya, di Mekah itu sendiri adalah Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Talib, Talhah Abu Ubaidah bin Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tulisan yang terkenal di Madinah tak lain dan tak bukan yang kita juga kenal, Zaid bin Thabit, yang merupakan juru tulis bagi Nabi, ya. Dan ini tulisan-tulisan terkenal. Dan tulisan Arab ini adalah berbentuk geometrik, ya, berbentuk segi, dan kemudiannya mula bertukar menjadi curly ataupun kita panggil tulisan yang melengkuk. Dan tulisan melengkuk itu kemudiannya bertukar menjadi nama yang dipanggil sebagai tulisan Ma'il, ataupun juga dikenali sebagai khat Hijazi. Maknanya bukan sekadar geometri, tetapi dia ada lengkung sikit, ada lengkung sedikit. Dan dua jenis tulisan yang berkembang itu ditulis oleh Abul Faraj Muhammad ibn Ishaq An-Nadim. Ya, An-Nadim ini adalah tokoh yang patut kita kenal, kerana gaya An-Nadim ini telah menyebabkan tulisan itu menjadi lebih dikenali ramai, ya. Tulisan yang pada waktu itu dikenali mengikut tempat, seperti mana tadi Anbar dipanggil tulisan Anbari, tulisan Hira daripada Hira, tulisan Makki tulisan daripada Mekah, ya. Tulisan Madani adalah tulisan datang pada Madinah. Dan apa yang ditulis oleh An-Nadim dalam kitabnya Al-Fihras, dia menuliskan
di dalam bahagian pendahuluannya bahawa tulisan Arab yang pertama ialah Makki, ya. Kemudian Madani. Nampak? Tulisan Arab yang pertama diistilahkan bermula daripada Makki kerana tamadun Islam itu sendirilah yang mengembangkannya di Mekah. Kemudian Madani, iaitu di Madinah seperti mana yang kita tengok tadi. Dan kemudiannya Basri, tulisan di Basrah, dan kemudiannya barulah Kufah yang dikenali sebagai tulisan Kufi. Dan ada sedikit disebut alif Makki dan Madani, ya, ada sedikit berbeza di mana digerakkan sedikit tangan ke kanan dan dipanjangkan garis, ya, dan agak condong sedikit. Dan ini yang disebut tadi perkembangan dalam tulisan, ya. Dan semua nama bandar ini adalah bandar-bandar utama kerajaan Islam yang tadi saya sebutkan tadi. Dan Ibnu Nadim yang meninggal hidup zaman Abbasiyah ini merupakan orang yang bertanggungjawab dalam perkembangan ilmu linguistik, ilmu bahasa, bahasa. Dan yang berbentuk geometri itu, kaligrafi untuk geometri ini akhirnya dipanggil sebagai Kufi. Yang kesif dipanggil sebagai Nasakh, ya. Kemudiannya bertukar dengan namanya tersendiri, dan Basrah dan Kufah. Dan Kufi yang saya sebut tadi, tengok perkembangan itu telah pergi sampai ke Kufah, dan kemudian tulisan Kufi cukup dikenali sebelum wujudnya kemudian tulisan Nasakh. Jadi ada setengah orang yang keliru sebab orang mengatakan tulisan Kufi berasal daripada Kufah, tetapi kita kena faham bila kita dah tengok sejarah ini, tulisan Kufi itu sendiri adalah tulisan Arab yang telah dikembangkan daripada tulisan Hiri ataupun Hira tadi, atau Anbari, tulisan yang telah mula ada dalam tamadun Arab sebelum Islam lagi, tetapi diperkemas dan dipercantikkan di dalam zaman Abbasiyah di Kufah. Tetapi kita kena ingat bahawa bandar Kufah dan Basrah itu yang merupakan bandar di zaman Abbasiyah, tetapi bukan bandar utama kerajaan pentadbiran. Kerajaan pentadbiran mereka berada di Baghdad, dan bandar ini merupakan bandar keilmuan, bandar yang menyebabkan tradisi penulisan berkembang dengan lebih maju. Jadi berbalik kepada perkembangan tulisan itu, maka kita dapat lihat perkembangan itu berlaku sampai kepada nama Kufi yang kita kenal hari ini. Maknanya bandar Kufah lah. Sebagai umat Islam, kita akan memahami kepentingan sejarah penulisan tadi tersebut, sebab penulisan ini sangat berkait rapat dengan sejarah penulisan Al-Quran. Hadis sahih ini, hadis yang panjang, yang mana Zaid bin Sabit sendiri yang menceritakan, ya, yang menukilkan hadis ini, bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, memang cukup panjang hadis ini. Saya buat 2 slide di sini dan mungkin tak perlu saya bacakan. Cuma saya ringkaskan kisahnya bagaimana Abu Bakar dan Umar minta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran itu dan dibukukan, kerana ramai ahli qurra. Ahli qurra ini adalah para penghafal Al-Quran, ya, pembaca Quran dan menghafal Quran ini. Kalau hufaz itu lebih kepada penghafal hadis, tetapi qurra itu adalah merujuk kepada penghafal Quran. Dan mereka ini kebanyakannya mati dalam perang Al-Yamamah, dan itu menjadi kebimbangan bagi Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar minta supaya Zaid bin Sabit menulis, ya, dan dibukukan Al-Quran itu menjadi satu. Tetapi tidak dipersetujui pada asalnya. Kerana apa? Ini disebut oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menyatakan ini tidak pernah dibuat oleh Nabi, jadi kenapa kita kena buat? Tapi Umar mengatakan ini menjadi keperluan pada zaman itu, kerana kita bimbang akan kehilangan Quran ini, ayat Quran ini. Zaid bin Sabit sendiri mengatakan, kalaulah Abu Bakar minta saya untuk pindahkan satu gunung ke satu gunung yang lain, ke tempat yang lain, dan dia sanggup untuk melakukannya daripada membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Dan Abu Bakar juga mendesak supaya dia betul-betul buat demi kepentingan memelihara Al-Quran itu sendiri. Dan itu akhirnya dalam hadis yang panjang ini, ya, disebut oleh Zaid bin Sabit, dan kemudiannya dia pun mengumpulkan Al-Quran itu daripada pelepah-pelepah taman dan sebagainya, daripada kulit-kulit binatang, dan tempat-tempat yang mana yang pernah ditulis, dan disusun dengan baik, dan kemudian yang bermulalah
daripada situ penyusunan, ya, yang mana manuskrip awalnya itu ada pada Abu Bakar sehinggalah dia meninggal dunia. Kemudiannya dia berpindah kepada Sayyidina Umar sehinggalah Allah mengangkat nyawanya, dan kemudiannya pergi kepada anak Sayyidina Umar iaitu Hafsah binti Umar. Dan itu pengkisahan yang sangat penting untuk kita tahu kerana permulaan kepada penulisan. Dan penggunaan khat ini secara umumnya mudah untuk kita lihat adalah pada dua perkara ini. Perkaranya apa? Yang pertama adalah penulisan Al-Quran seperti mana saya sebut tadi, dan yang kedua adalah pada penggunaan mata wang. Ya, mata wang itu adalah dari segi pentadbiran negara. Dan kalau kita boleh lihat di sini senarai manuskrip Quran yang tertua yang ada pada hari ini, ya, seawal abad yang ke-7 menggunakan tulisan Hijazi, dipanggil Hijazi, yang tadi kita panggil Ma'il tadi. Dan bagaimana kebanyakan manuskrip yang ada ini tidak lengkap, ya, ada yang sebahagian, ada yang sehelai dan sebagainya, dan semua ini boleh dikatakan berada di tangan setakat yang saya tunjukkan ini dalam slide yang pertama. Semua ini berada di tangan pihak bukan Islam di Perancis, di Rusia, ya, Vatican City, UK dan sebagainya. Dan kemudiannya sebahagiannya lagi ada di Yaman. Ini negara Islam tapi kita tahu keadaannya yang sedang berperang. Tak pasti sama ada Quran yang asal ini masih ada. Abad yang ke-8, abad yang ke-7, ya, abad yang ke-9. Kita tengok bila masuk abad yang ke-9, ini adalah abad ke-8, 9 dan seterusnya. Ini adalah Quran yang menggunakan tulisan Kufi. Yang dimasukkan adalah tulisan Hijazi. Tadi juga adalah tulisan yang bentuk geometrik juga. Jangan kita kata kalau kita hari ini kenal Kufi sebagai geometrik, maknanya Hijazi itu juga termasuk dalam Kufi. Cuma yang kita sebut Kufi kali ini pada abad ke-8, 9 ini adalah yang mana ditulis mengikut cara tulisan Kufah, ya, cara tulisan Kufah. Dan itu ada di Topkapi Museum di Turki, ya, kurang 2 muka surat saja. Yang lain lebih tidak lengkap lah. Baik, ini antara contohnya. Ini adalah koleksi dari Perancis tulisan Quran Hijazi yang tadi saya tunjukkan. Yang di sebelah kanan adalah tulisan Hijazi Sana'ah, ya, Sana'ah. Yang tadi kita tengok Hijazi sebelah kiri itu dia ada condong sedikit. Yang ini dia tegak, Sana'ah. Sana'ah ini di Yaman, ya. Dan kemudian ini juga tulisan Hijazi yang berada di dalam pemeliharaan oleh Birmingham, di Birmingham, ya. Ini adalah gambar bagaimana Quran yang tadi kita sebut Quran abad yang ke-8 berada di Topkapi Museum di Turki dengan tulisan Kufi, dan ini pula Uzbekistan dengan tulisan Kufi. Dan ini antara yang terkenal, dipanggil sebagai The Blue Quran Andalus, ya. The Blue Quran Andalus ini berada di New York, juga merupakan tulisan Kufi. Dan Hasrat Imam ini juga merupakan tulisan Kufi. Ini panggil di Hazrat Imam di Uzbekistan, dan juga satu lagi yang tadi saya sebut di Topkapi Istanbul. Inilah yang saya sebutkan tadi, bagaimana tulisan itu berkembang, pengaruhnya cukup penting di dalam penulisan Al-Quran. Dan penulisan Al-Quran yang kita lihat tadi disebut sebagai tulisan Hijazi atau Kufi itu pada secara umumnya merupakan tulisan geometrik, ya, tulisan geometrik. Jadi kita sudah tahu, sudah kenal Kufi itu merujuk kepada bandar Kufah, tetapi tulisan Kufi yang kita kenal hari ini itu adalah merupakan perkembangan evolusi daripada tulisan Anbari ataupun Hiri yang lebih awal sejak sebelum Islam lagi. Dan perkembangan itu makin diperkemaskan dari semasa ke semasa. Jadi kita rehat dahulu untuk bab yang kedua, dan saya akan sambung untuk bab yang ketiga untuk kita lihat bagaimana perkembangan tulisan itu turut mempengaruhi penggunaan mata wang shilling tamadun Islam.
kita sudah pun tengok perkembangan penulisan itu dalam penulisan Al-Quran. Dan untuk bab yang ketiga, saya akan berceritakan tentang bagaimana penulisan khat ataupun kaligrafi kufi tadi ya, mula digunakan di dalam mata wang kerajaan Islam. Dan itu akan kita lihat selepas ini bagaimana mata wang shilling Arab itu mempunyai pengaruh daripada dua kuasa besar ini, Rom dan juga Sasan. Kerajaan Sasan di bahagian Parsi ini adalah kerajaan yang mana kalah dalam peperangan, dan kemudiannya tamadun mereka mempengaruhi juga perkembangan tamadun Arab. Sama juga dengan Rom, di mana Byzantine, kuasa Rom timur yang terakhir ya, mula kalah di tangan umat Islam, dan kemudiannya pengaruh dari segi mata wang itu juga mula masuk di dalam tamadun Arab, tamadun Islam itu sendirilah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kita tengok perkembangan Islam ya, daripada zaman khalifah yang 4 Nabi, kemudian khalifah yang 4, kemudian zaman Umayyah. Kita sendiri sudah lihat, dan perkembangan yang penting itu adalah yang pertama melibatkan perang Yarmouk ya, perang Yarmouk yang berada di kawasan Damsyik, berdekatan hari ini Jordan ya, dan juga Palestin, Jerusalem berdekatan kawasan ini. Juga peristiwa yang kedua, perang Al-Qadisiyah, juga merupakan perang yang penting dalam perkembangan politik Islam. Dan juga yang satu lagi yang masuk ke wilayah Parsi ini adalah perang Nahrawan ya. Jadi 3 peperangan ini kita akan lihat sedikit saja untuk kita melihat bagaimana pertembungan itu membawa perubahan ataupun pengaruh kuasa luar kepada kuasa Islam. Bagaimana pertembungan pada 636 dalam perang Yarmouk zaman Sayyidina Umar, Arab telah mengalahkan Byzantine di Palestin ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah pun mencipta mata wang ya, mata wang tembaga yang meniru Byzantine. Dan ini adalah gambar mata wang Folies Justin II yang telah lama mati ya. Dan mata wang ini menjadi mata wang yang telah ditiru oleh kerajaan Islam, di mana yang membuatnya adalah gubernur tempatan ya. Dia mengikut bukan secara menyeluruh lagi, baru menggunakan gubernur-gubernur tempatan itu sendiri yang meniru ya. Dan proses itu berubah sehingga secara menyeluruhnya kerajaan Umayyah nanti akan memperkenalkan dinar, yang mana ditiru daripada Byzantine ataupun mengambil pengaruh Byzantine yang mempunyai mata wang dipanggil solidus ya. Dan permulaannya Byzantine tak terima mata wang shilling orang Islam ini, kerana mata wang itu telah ditiru dan juga diubahkan 3 watak figura yang ada dalam mata wang Byzantine, diubah dengan menggambarkan 3 panglima ataupun 3 perwira Islam atau figura Islam ini. Dan sudah tentu Byzantine tidak mahu berusniaga menggunakan mata wang ini. Dan ini 3 figura ini kemudiannya ditukar, dan dia digunakan hanya setakat 2 hingga 3 tahun saja. Dan mata wang seterusnya, kalau kita tengok tadi yang mula-mula tadi, tulisan di sebelah belakang mata wang tidak ada memberikan apa-apa maksud ya, hanya meniru sahaja. Tetapi kali ini masih lagi mengekalkan 3 figura, dan sudah mula kita nampak di situ adanya khat kufi ya, yang tulis di situ Muhammad ya, Rasulullah, kemudian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah telah tertulis di situ. Dan mata wang itu kemudiannya hanya diterima oleh Byzantine setelah mana Umayyah telah memperkenalkan dinar mereka sendiri. Dan pada kala itu Umayyah sudah makin berkuasa ya, dan Byzantine sudah menerima. Dan mata wang mereka ini adalah mata wang yang kemudiannya bertukar kepada figura satu khalifah dengan pedang,
tetapi kemuncaknya apabila dinar standard telah diperkenalkan pada 691 dan juga dirham juga diperkenalkan pada 698 dengan tidak ada lagi figura-figura, hanya mengekalkan tulisan-tulisan sahaja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan tulisan-tulisan ini yang kita nampak dengan jelas, inilah tulisan Kufi, ya, tulisan Kufi yang telah digunakan tadi. Yang kita sebut Kufi hari ini, inilah dia tulisan geometrik yang sama juga dengan Hijazi, sama juga dengan tulisan Kufi. Sama juga apabila Arab bertemu dengan kerajaan Sasan ini pada 636 Perang Qadisiyah, 642 Perang Nahwan. Mata wang Sasan telah digunakan oleh zaman Sayyidina Umar, menggunakan mata wang Khusraw ini, yang kemudiannya telah pun meninggal dunia lebih awal, tetapi mata wang ini ada dalam kajian Islam, maka diambil menjadi mata wang yang sama. Tetapi bila masuk zaman Sayyidina Osman, Gubernur Basrah Abdullah bin Amir yang mula-mula memperkenalkan mata wang yang sama, tetapi dia menambahkan perkataan Bismillah, penambahan pada perkataan Bismillah pada mata wang itu. Dan beliau ini dilantik oleh Sayyidina Osman dan juga berkhidmat sampai ke zaman Sayyidina Ali, dan sempat sekejap saja zaman Muawiyah sebelum diserahkan kepada Ziyad. Jadi zaman Umayyah pertama kali muncul Bismillah secara reform, maknanya secara mata wang kerajaan Islam. Dan kemudian penambahan nama gubernur mula bertambah, 665 itu Abdul Aziz, ya, zaman Umayyah. Ini ditambahkan nama gubernur, nama mengikut lokaliti lah. Mana kawasan-kawasan tu, gubernur-gubernur tu gunakan nama mereka masing-masing. Kita nampak di situ tambahan nama Gubernur Abdul Aziz. Itu ditulis Al-Aziz. Dan juga pada tahun Abdul Malik 85-86 tu tambahan nama Rasulullah. Dan Eropah pun mula menerima dinar, maknanya kerajaan apabila Islam semakin gemilang di Granada, di Spanyol dan sebagainya, dinar mula tersebar melalui perdagangan dengan Andalus. Dan inilah dinar yang semakin complicated, dengan tertera dari segi beratnya lebih berat, tiada tarikh, tapi tertera di situ mata wang Andalus ini tertulis la ghaliba illallah, seperti mana yang kita tahu dalam seni bina mereka yang lain pun menuliskan perkataan ayat yang sama. Kristian utara Andalus juga masih menggunakan mata wang ini pada waktu zaman Andalus. Di situlah apabila kekuasaan Islam itu dari segi kuasa politiknya menyebabkan kerajaan yang lain juga akan mengikut dan meniru. Dan kita akan tengok nanti bagaimana kehebatan Sultan Madun itu juga ditiru. Maknanya Islam sekarang sedang naik apabila jatuhnya Byzantine dan kuasa-kuasa besar yang lain, Parsi dan Byzantine tadi, maka Islam makin gemilang zaman Umayyah dan Abbasiyah. Dan kemudian nanti apabila Abbasiyah semakin melemah, Umayyah di Andalus mempunyai zaman kegemilangannya tersendiri, menyebabkan Eropah waktu itu banyak belajar dan meniru pula kerajaan Islam Andalus, ya. Mata wang ini Gol Mancus, Gol Mancus adalah mata wang di mana Khalifah Al-Mansur, kita tengok Khalifah Al-Mansur ini mempunyai mata wang yang seperti mana yang tadi kita telah lihat. Kemudiannya pada tahun sekitar 807, 57, 796 itu King Offa, Mercia dan England juga meniru, ya, dengan menuliskan kalimah mirip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi di sebelah belakangnya ditulis Offa, Rex. Dan kalau kita faham sejarah, jadi perkara ini tidak menjadi isu untuk kita bangkitkan siapa tiru siapa, kerana seperti mana saya sebut, tamadun itu dia mengalami proses evolusi, jatuh bangun dan juga pengaruh luar yang mereka pelajari. Dikala Islam sedang hebat, Baghdad dipandang dunia, Khalifah Al-Mansur menjadi khalifah yang dikenali dunia, maka banyak juga tamadun-tamadun lain juga ingin meniru dan mengikut cara umat Islam pada waktu itu. Dan sebab itu mata wang juga dikenal
ditiru dan menjadi mata wang Offa, King Offa di Mesir dan juga England. Dan kita lihat lagi zaman Abbasiyah berkembang lagi dengan Al-Musta'sim, zaman Saljuk dengan dirham dan dinar, mata wang yang ada ini. Kemudian kita lihat lagi zaman Osmaniyah, dia sudah mula mengarah kepada perubahan tulisan. Tulisan apa? Dia sudah menjadi tulisan khat, bukan lagi khat kufi. Kan kita nampak zaman Abdul Majid sudah mula ada Tughra, dipanggil Tughra, adalah satu cap mohor khalifah menggunakan khat. Osmaniyah, kita lihat bagaimana mata wang mereka semakin berkembang dan berubah dari segi penulisan. Dan kegunaan kufi ini, kalau kita imbas kembali semuanya, lebih kepada penulisan Al-Quran dan juga mata wang tadi. Kemudian dia mula digunakan sebagai hiasan dalam binaan dan juga lisan, batu nisan. Kemudian jadi hiasan buku-buku ilmiah, buku Al-Quran dan sebagainya. Dan perkembangan itu diteruskan hingga kurun yang ke-10. Dan selepas kurun ke-10, tulisan kufi ini, seninya ini mula berkembang di sebelah timur dan mula dikenali sebagai kufi timur, yang dipanggil sebagai iluminasi, yang dijadi hiasan pemula pada buku. Bukan lagi pada Al-Quran semata-mata, kerana Al-Quran sudah mula berubah penulisannya, bukan lagi dalam penulisan kufi, tetapi pada penulisan nasakh, ya, dengan tulisan nasakh. Dan kufi itu sendiri telah memberi maksud kepada kita penghujung kepada perkembangannya di Kufah, dan kemudiannya berkembang hanya setakat pada kurun yang ke-10. Kerana wujudnya khat yang baru yang dipanggil sebagai nasakh nanti, kemudiannya khat-khat yang lain yang kita akan lihat selepas ini. Dan struktur hidup masyarakat yang membentuk seni pun menjadi semakin kompleks. Yang asalnya mereka susah, jadi mereka, kehidupan mereka hanya yang perlukan yang mudah. Jadi kufi itu pun kufi geometri yang mudah. Tapi apabila mereka sudah menetap, ya, kerajaan Islam semakin berkembang dan kerajaan menjadi maju, begitulah jadinya dipanggil seni itu mula berkembang, dan kufi sudah menjadi semakin kompleks dan mempunyai struktur yang tertentu. Dan ini menyebabkan perkembangan kufi menjadi lebih kemas, tetapi sayangnya ia tidak berkembang selaju khat yang lain yang mula wujud. Dan secara tabi'inya kita perlu faham bahawa perkara yang melalui proses perubahan sama seperti mana Jawi berubah menjadi Rumi, menyebabkan Rumi itu makin gemilang, tetapi Jawi ditinggalkan. Samalah halnya dalam hal ini, apabila nasakh difikirkan lebih mudah, lebih kemas, lebih cepat, lebih cantik, ya, maka diperkemaskan. Dan kufi masih ada tetapi tidak diperkemaskan lagi selepas kurun yang ke-10. Dan itulah peranan kufi yang telah dapat kita lihat di dalam mata wang, dalam struktur politik, dan kemudiannya di dalam penggunaan yang lainnya. Dan selepas ini dalam bab yang keempat, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi kufi-kufi yang ada di dalam perkembangan sejarah yang berakhir di Osmaniyah, zaman Osmaniyah, dan apakah yang terjadi selepas daripada itu. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Baik, kita dalam bab ini, bab yang keempat, saya akan berkongsi dengan semua tentang kufi yang lebih mendalam lagi tentang kufi, yang mana kita dah tengok sejarahnya, perkaitannya, pengaruh daripada tamadun yang lain, ya, dari segi penggunaannya dalam penulisan Al-Quran, dalam penggunaan mata wang shilling, dinar, dirham dan sebagainya. Sehinggalah pada bab ini kita akan menjurus terus ke dalam ciri-ciri asas kufi dan bagaimana kufi itu telah digunakan di dalam beberapa tamadun Islam
yang ada dalam sejarah ya. Dan kita perlu kenal antara ciri-ciri asas kufi yang asal daripada Hiri dan juga Anbari tadi, yang kemudiannya membawa kepada Makki dan Madani dan membawa pada Basri dan Kufi. Ini semua adalah ciri-ciri, mempunyai ciri yang sama, ciri yang dipanggil sebagai angular atau geometrik ini, dengan menggunakan bentuk linear, maksudnya bentuk lurus ya. Pada asalnya ciri-cirinya ciri asalnya tiada satu kaedah yang khas atau yang khusus standard bagi penggunaan khat kufi di mana-mana. Yang ada hanyalah mengikut kawasan saja. Jadi sebab tu kita kenal tadi seperti yang saya sebut Anbari, Hiri kan, Makki, Madani dan sebagainya itu, yang kemudiannya kita lebih kenal dengan nama Kufi, yang sebenarnya Kufi itu adalah nama yang dinisbahkan kepada Kufah ya. Tetapi memang sudah digunakan pakai tulisan Kufi itu ataupun khat Kufi kaligrafi ini adalah Kufi yang berbentuk angular linear ni. Okey, yang kedua, dia berdasarkan kreativiti individu. Jadi tidak ada satu standard, maka ada sebahagiannya sangat square ataupun apa nama ni, berbentuk bersegi ya, dan bentuknya agak keras kaku, dan ada sebahagiannya juga mula membawa penulisan khat kufi itu dalam bentuk flowery, berbunga-bunga dekoratif. Dan inilah perubahan tamadun, kerana fungsinya tadi bukan lagi pada fungsi asas penggunaan pada Quran dan juga pada mata wang. Kemudiannya ia menjadi satu simbolik kepada zikir juga ya, dengan tulisan-tulisan khat diletakkan pada dinding-dinding masjid ya, pada binaan-binaan, menara dan sebagainya. Jadi di situ mulalah apa yang dikatakan perkembangan tamadun membawa kepada kesenian. Jadi seni pun sudah makin berkembang dan tulisan kufi itu menjadi semakin kompleks seperti mana yang telah saya sebutkan dalam bab sebelum ini. Dan faktor yang lain, faktor yang ketiga, pen rasam. Pen khat itu sendiri adalah pen yang berlainan. Jadi bentuknya akan menjadi berlainan ya, dari segi saiznya juga akan jadi berlainan dan mula diolah, yang saya sebut tadi, diolah menjadi bentuk kubah dan juga bentuk menara. Dan di situ kita dapat tengok kreativiti para pengkufi, di mana mereka telah membuat kufi itu dengan bentuk geometri bersambung menjadi simbol-simbol seperti mana kubah dan juga menara. Okey, jadi secara ringkasnya kita dapat melihat perkembangan kaligrafi kufi ini, dia berkembang sejak pada zaman Basra 636 dengan tulisan Basri tadi, kemudiannya di Kufah 638 ya. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Ini yang dimaksudkan ini adalah penggunaan tulisan pada mata wang shilling ya. Maknanya penggunaan tulisan belum cukup sempurna pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, tapi kemudiannya pada zaman Ibnu Nadim ini disebutkan bagaimana perkembangan seperti mana yang saya sebut tadi, dari satu tempat ke satu tempat sehingga mana kemuncaknya pada zaman Kufah atau kemudiannya dikenali sebagai khat Kufi. Kemudian mulalah penggunaannya zaman Fatimiyah, digunakan khat itu pada besi, pada gelas tekstil ya. Kemudian pada zaman Saljuk pada batu bersurat, pada binaan dan ukiran dan sebagainya. Kemudian dia menjadi cukup kompleks bila mana tamadun Islam itu sudah mencapai kemuncaknya yang tinggi pada zaman Uthmaniyah sebelum ia jatuh. Ya, maknanya pada kalau secara khususnya kita boleh lihat daripada Seljuk yang kemudiannya berkembang menjadi Uthmaniyah ini, evolusi khat-khat yang lain mula wujud, terutamanya seperti khat sulus. Khat sulus oleh Syekh Hamdullah kurun ke-15, Hafiz Osman kurun 17, Muhammad Safki Effendi kurun ke-19. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu kaligrafi, bukan kufi, maksudnya sulus, secara khususnya sulus selain pada kufi ya. Yang kita sudah sebut sebelum ini bahawa kufi mencapai kemuncaknya pada kurun yang ke-10. Tetapi kufi masih digunakan, cuma tidak mengalami perkembangan seperti mana khat yang baru
selepas itu muncul. Dan perkataan pertama kufi itu disebut oleh dalam seperti mana dalam bab yang sebelum ini pernah saya sebut dalam kitab Fihras ini, kitab yang ditulis oleh An-Nadim, yang sekali lagi untuk saya ingatkan kepada kita, disebut di situ skrip Maki, Madani, Basri dan juga Al-Kufi. Dan menarik untuk kita tengok sedikit kata-kata Ibn Khaldun dalam catatannya yang mengatakan bila mana masyarakat Islam itu, orang Arab itu sudah duduk berkelompok di Basrah dan Kufah, mereka membentuk satu kerajaan, dan kerajaan itu memerlukan tulisan. Jadi daripada situ mereka belajar sehinggalah cepat mereka mengembangkan tamadun mereka itu sendiri, khususnya dari segi penulisan, dan kemuncaknya sampai di Basrah dan juga Kufah, di mana high degree of accuracy, makin tepat, mula membentuk satu standard yang lebih kemas, tetapi masih belum sempurna. Dan Kufi lebih dikenali sekarang, dan kemudiannya apabila Arab telah ataupun Islam itu telah berkembang sampai ke Afrika dan juga Spanyol, Umayyah telah membentuk kerajaan Islam di Spanyol yang dinamakan Andalusia. Abbasiyah pula telah membuka bandar mereka di Baghdad sendiri, dan di mana di situ pentadbiran lebih kaligrafi itu sendiri makin diangkat, kerana pembandaran, sistem pembandaran dan sebagainya, maknanya kemodenan zaman itu kan. Dan mulalah dikenali sebagai tulisan Baghdad berbeza daripada Kufah. Jadi tulisan-tulisan sudah berbeza mengikut kawasan, walaupun dia sudah mula diperkemaskan dari segi penulisan. Kufi itu sudah semakin cantik, tetapi mereka tidak membuatkan suatu tulisan yang standard diguna pakai di seluruh wilayah Islam. Dan perbezaan itu amat ketara antara Ibnu Muqlah dan juga Ibnu Buwab, dia punya sekretari dia. Wazir yang bernama Ibnu Muqlah dan juga Ibnu Buwab ini, mereka sendiri mempunyai cara yang berbeza. Dan tradisi Baghdad dan Kufah mula hilang. Mula hilang selepas abad yang ke-10. Seperti mana yang saya sebut, maknanya tradisi penulisan Kufi, tulisan geometrik ni, linear, tulisan itu sudah mula pudar dari segi menjaga disiplin penulisannya, prinsipnya. Dan satu tempat dengan satu tempat, Kufi mereka, khat yang tadi itu, tulisan kaligrafi mereka berbeza antara satu sama lain. Kita tengok contoh, kita tengok contoh khat Kufi Abbasiyah Afrika Utara begini, memang cantik dan kemas. Kufi Masyrik yang dipanggil sebagai Kufi Timur, ini berada di kawasan Iran pada hari ini. Ini merupakan tinggalan tamadun Islam Saljuk. Kufi Ghaznawi juga berada di Iran. Kufi Nishapur juga berada di Iran pada hari ini. Yang kita tunjukkan tadi bagaimana Kufi juga sudah mula khat ini, kaligrafi ini ditulis pada seramik, pada pinggan mangkuk dan sebagainya, gelas Fatimiyah. Ini antara khat Fatimiyah tinggalan mereka yang berada di Mesir. Kufi Murabba, inilah nama yang kita pun mungkin sebahagian kita yang belajar dalam khat Kufi sudah mula kenal. Kufi Murabba atau dalam bahasa Inggeris panggil the Kufic Square, Kufi petak. Dan inilah Kufi yang mula popular, dipopularkan oleh Turki dan juga Iran. Dan gambar yang saya tunjukkan ini, ini adalah muka surat di dalam salah satu daripada helaian muka surat dalam manuskrip untuk Sultan Sulaiman Osmaniyah. Kita boleh lihat di situ adanya khat Kufi Murabba. Di sini bermulanya Kufi petak. Dan kita sendiri boleh lihat di sini bagaimana Kufi yang awal kemudiannya berubah, kalau di sebelah timur dia menjadi Kufi yang sedikit melengkung, kemudian dibentuk dalam bentuk jalinan foliate ini, kemudian dalam bentuk seperti diikat, macam ikatan, kemudian Kufi Murabba,
square kufi dan ornamental kufi yang berbentuk ornament. Okay, gambar yang kita lihat ni adalah gambar pattern kufi yang telah ada di dalam simpanan scroll yang cukup panjang, yang terdapat di situ 114 pattern kufi yang digunakan oleh kebanyakan seni bina masjid yang ada di dunia ini. Dan scroll Topkapi ini dipanggil scroll Topkapi kerana ianya disimpan di Museum Topkapi yang berada di Istanbul. Jadi scroll ini menyimpan 114 pattern dan dipercayai scroll ini disediakan sejak zaman Safawiyah, di Parsi pada abad yang ke-15, iaitu zaman di mana Saljuk, sebelum daripada zaman Osmaniyah lagi, maknanya permulaan kepada Osmaniyah ingin mula bangkit, sehingga ke abad yang ke-16 oleh bangsa Turki, Safawiyah ini juga. Dan di situ sudah ada pattern kufi, dan pattern kufi ini dipelihara oleh Osmaniyah dan berada di dalam Museum Topkapi. Dan seperti yang kita juga sudah sedia maklum dalam mana-mana tamadun yang saya sebut sebagai tiru tamadun sebelum itu, ataupun disebabkan zaman itu kegemilangan suatu tamadun itu dipandang hebat oleh tamadun yang lebih rendah padanya, maka mereka ini akan cuba mula mengambil faedah daripada tamadun yang lebih besar. Apa cara pakaian, yang itu yang dia tiru. Apa cara tulisan, itulah yang dia tiru. Bagaimana seni bina yang ada pada tamadun yang hebat tu, itulah yang dia ambil. Dan samalah dalam hal kufi, apabila ia menjadi suatu seni yang cukup cantik yang digunakan di pelbagai binaan dan sebagainya, maka wujudlah satu yang dipanggil pseudo kufi pada zaman Renaissance. Pseudo kufi ini adalah seni karya-karya seni barat yang mana mereka mengikut daripada karya kufi umat Islam, tamadun Islam. Ini antara contoh. Kita daripada jauh, kalau kita tak belajar kufi, kita akan sebut ini macam kufi, tapi sebenarnya ini pseudo kufi. Ini adalah gambar di dinding di salah satu bangunan yang meniru seni bina Alhambra di Spanyol. Dan gambar dinding di Spanyol ini adalah gambar sekitar tahun 1350 yang meniru seni bina tulisan khat kufi umat Islam, yang kita pun tak boleh baca, tetapi menggambarkan di sini bagaimana kufi telah menjadi satu trend pada waktu itu. Sama juga dengan kita tengok apa di sini. Ini adalah gambar di tingkap gereja San Romano dekat Toledo di Spanyol pada tahun 1221. Nampak seperti ada kalimah la ilaha illallah atau la ghaliba illallah, tetapi sebenarnya telah diolah oleh orang Kristian yang telah mengagumi dan mencontohi tamadun Islam Andalus. Sama juga dalam lukisan Giotto, Madonna dan Child ini di National Gallery yang merupakan lukisan yang dilukis pada tahun 1320 yang kini berada di Washington. Tengok pada tudung yang dipakai itu adanya pseudo kufi yang telah cuba ditiru ataupun dicontohi oleh tamadun barat. Ini kita boleh nampak lebih jelas, tetapi kita tidak boleh membaca, dan ia bukanlah tulisan khat sama ada kufi ataupun khat yang kaligrafi Islam yang lain. Kita perasan atau tidak dalam gambar ini, dalam lukisan Saint Louis di Toulouse ini pada tahun 1450, lukisan Antonio Vivarini. Lukisan ini juga pada bahagian belakang kepala, di situ adanya pseudo kufi, yang mana pseudo kufi ini juga tidaklah menggambarkan kufi yang sebenar, yang mana saya sebut sebagai, mungkin kita sebut tiru, tetapi memang itulah kekaguman zaman itu kepada tamadun Islam, maka mereka cuba mengambil seni yang pada mereka itu, sebab tak faham sejarah, tak faham falsafah di sebaliknya, maka mereka hanya meniru, membuta tuli. Begitulah yang berlaku.
Ibnu Muqla' yang pada mulanya memperkenalkan nasakh, dan kemudiannya pada zaman penghujung Abbasiyah, pada penghujung zaman kegemilangan tamadun Islam Abbasiyah, Yaqut Al-Musta'simi memperkenalkan, dia compilekan pelbagai bentuk tulisan dan termasuklah nasakh tadi, dan membentuk Aklam Sittah. Ini Aklam Sittah ini adalah tulisan berdasarkan tulisan Turki, ya. Tetapi yang disebutnya Aklam Sittah ada 6, tetapi dalam gambar ini saya tunjukkan ada 2, 4, 6, 8, ya. Kita tolak 2 yang di bawah, itu adalah ciri-ciri penting yang telah dikembangkan oleh Osmaniyah. Tapi yang 6 yang asas itu, Yaqut Al-Musta'simi menjadi tokoh yang menjadi rujukan di dalam ilmu kaligrafi. Jadi evolusi khat itu berlaku daripada Ibnu Muqla' kurun yang ke-10 sampai kepada Yaqut yang mengembangkannya, yang kemudiannya meninggal dalam kurun yang ke-13, ya. Kemudian ta'liq yang berubah nanti menjadi nasta'liq, ya. Kemudian begitu juga dengan khat ta'liq ini, ataupun juga dikenali sebagai Farsi kerana ianya lebih terkenal di Parsi pada kurun yang ke-14 dan 15. Khat Thuluth ini Yaqut sendiri, Yaquti, yang mengembangkannya dalam kurun ke-13, kemudiannya Syekh Hamdullah kurun 15, Hafiz Osman pada kurun yang ke-17, Mehmet Effendi, Mehmet Sefki Effendi pada kurun yang ke-19, kemudian Khat Diwani pada kurun yang ke-16 dan ke-17. Dan untuk yang dua lagi, Tughra dan juga Zoomorphic, ini adalah ciri yang dikembangkan oleh Osmaniyah sendiri, ya. Tetapi yang terkenalnya adalah 6 Aklam Sittah itu. Dan inilah khat dengan ayat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh lihat nasakh bagaimana, nastalik bagaimana, diwani bagaimana, kufi, thuluth, riqan. Dan kufi sendiri dia berubah, ya, seperti mana saya tunjukkan sedikit tadi. Kita ulang sedikit. Dia pada awalnya berbentuk tanpa baris ataupun tanpa titik, ya. Yang kemudiannya kufi timur, yang juga dikenali kufi al-Farisi ataupun juga dikenali kufi al-Baghdadi. Kemudian kufi barat, ya. Dia ada kufi barat juga. Kufi barat ni adalah kufi Qairawan, kufi Maghribi, kufi Algeria dan sebagainya. Dan kufi-kufi macam yang kita tunjuk di dalam slide ini adalah kufi-kufi yang terkenal dalam bentuk-bentuk yang seperti mana kita kenal ni, ya. Hingga kurun yang ke-12, kufi menjadi semakin kompleks. Kalau kita lihat dari segi rentetan perubahan Bismillah itu, kemudiannya dia menjadi cukup kompleks kerana unsur-unsur seni telah membawanya kepada fungsinya menjadi hiasan, ya. Antara fungsi ataupun bentuk yang style yang cantik pada waktu itu dipanggil the hair locks, ataupun kita panggil apa, pintalan rambut macam itulah, ataupun pintalan daun ataupun bunga, ya. Dan kita boleh lihat bagaimana kufi itu telah dibentukkan dengan pelbagai bentuk yang ada, dan seni khat menjadi kompleks. Ini bukan khat kufi, kerana Osmaniyah lebih mengembangkan pada khat nasakh tadi. Jadi teknik-teknik seperti mana yang kita lihat, teknik musanna, ini adalah teknik pembalikan cermin, ataupun kita boleh kata symmetrical lah, simetri. Dan karya-karya yang terbaik ini ada di beberapa tempat di Turki sendiri, di Tunisia, di Mesir, di Spanyol, di Afghanistan pun ada seni-seni yang seperti ini. Ini memang seni yang cukup terkenal di Osmaniyah. Bagaimana khat nasakh tadi dibentuk di dalam bentuk simbol-simbol haiwan ataupun buah-buahan, termasuklah tarian apa tu, Rumi, ya, tarian Rumi.
Dan kita lihat lagi contoh-contoh yang lain bagaimana khat kufi itu telah dibentuk dengan bentuk-bentuk yang kompleks. Rabbukum a'lamu bikum. Dan Osmaniyah lah yang mengangkat kufi ini menjadi satu seni disiplin yang cukup ketat. Ya, seorang tokoh lagi yang nama Yazir, ya, dia telah meletakkan, memandangkan kufi itu mula dibuat dalam bentuk yang kompleks, maka diberikan disiplin yang ketat yang boleh dilihat pada kufi di seni bina. Jadi setiap titik penting, tidak boleh dihilangkan sebagai contoh. Kemudian ikut rule matematik, maknanya dia buatkan rule, dia buatkan disiplin berdasarkan hukum matematik. Kemudian variasi-variasi bentuk dia terhad kepada variasi tertentu. Tidak boleh main ikut dan je, main duk buat je. Jadi untuk memelihara bentuk tulisan. Kemudian ejaan dan juga huruf mesti betul digunakan. Jadi mana yang tak ikut itu memang nampak cantik. Memang dianya nampak cantik di mata, tetapi bagi orang biasa nampak cantik lah, tapi tidak di mata ahli kaligrafi. Jadi kepada pelajar yang belajar ilmu khat kufi, mereka akan lebih memahami maksud saya ini. Sebab kalau kita nampak cantik, itu tak semestinya itu adalah khat kufi. Kalau kita nak mengikut kepada seni ataupun disiplin yang ketat seperti mana yang diperkenankan oleh Yazir ini. Dan dari abad yang ke-13 hingga abad yang ke-20, ya, ahli kaligrafi sudah semakin kurang. Kerana itulah, ya, tidak ramai yang menekuni ilmu ini kerana kesabaran dan ketekunan itu sudah semakin berkurangan. Jadi Yazir ini yang membawa kepada suatu seni kaligrafi berdisiplin yang ketat. Disiplin yang ketat yang juga dipegang di dalam bukan khat kufi tetapi khat yang lainnya. Jadi pada sekitar kurun yang ke-20, pengaruh ini tersebar ke seluruh dunia, di mana pandangan Yazir ini untuk mengetatkan mengikut sistem yang tertentu untuk membuat tulisan kaligrafi itu telah dipakai oleh seluruh dunia. Istilah ahli kaligrafi Islam ini, istilah-istilah yang memperkenalkan mereka ini dahulunya dikenal sebagai katib, penulis, atau jamaknya atau secara plural dipanggil kutab. Ada juga yang memperkenalkan mereka sebagai khattat atau khattatin, iaitu adalah secara pluralnya ahli kaligrafi. Dan ada pula yang mengenakan nama, tapi ini kita jangan dengar, Yakut ataupun Yakuti. Sempena nama orang yang memulakan penggunaan pen tahriful kalam, pen yang mana kita sebut tadi awal dalam bab-bab sebelum ini, Yaqut al-Musta'simi, yang mana dikenal sebagai the Sultan of Calligraphy. Inilah watak ataupun tokoh yang cukup besar pengaruhnya yang membentuk kepada perkembangan kaligrafi Islam, termasuklah khat kufi. Dan sistem semakin kemas dan berkembang setelah Yakut, dan maka menjelmalah nama khattat itu, khattat kaligrafi. Tapi harus diingat di sini, siapakah ahli kaligrafi? Saya suka untuk mengambil ciri-ciri ahli kaligrafi ini. Dia mesti ada usaha dan kemahiran itu perlu dikilap, dan ini pastinya makan masa. Tidak boleh seorang yang baru nak belajar, dia rasa dia sudah cukup mahir dalam ilmu yang dipelajarinya itu. Termasuklah tulisan khat, apa jua jenis khat. Seni menjadi personality dalam diri. Maknanya, yang keduanya ini, seni menjadi personality dalam diri. Maknanya apa? Maknanya dia telah mempelajari ilmu ini dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Dia bukan sekadar untuk melepaskan batuk di tangga lah. Maknanya sekadar buat ikut dan cepat putus asa. Dan bila dia menjadi, jiwanya telah bersama dalam seni ini, seni kaligrafi ini, maka tidak ada lagi masalah dari segi rasa cepat putus asa. Dan sudah tentu yang ketiga, kesabaran untuk mempertingkatkan kemahiran ini sangat perlu,
kerana ia bukan ilmu ataupun kemahiran yang boleh kita mahirkan dalam tempoh setakat sebulan, 2 bulan, ya. Dan seperti yang kita kenal nama Yaqut Al-Musta'simi tadi, Yaqut ini antara contoh yang patut kita lihat, sebab Yaqut adalah seorang sangat bersungguh kerana setiap hari dia akan menulis helaian Al-Quran untuk mempraktiskan khat nasakh dia. Walaupun setelah Baghdad jatuh di tangan Mongol, dia menjadi tawanan, dia tidak pernah tinggalkan pen khatnya tadi. Dan pen khat itu terus bermanfaat baginya dan dia tulis khat pada atas kain sewaktu dia berada dalam tahanan. Ini adalah watak yang patut kita ingat dan kita contohi. Dan Hafiz Omar Basfi, ya, ada memberikan suatu pesan. Sebelum seseorang itu nak menjadi ahli kaligrafi, dia mesti ada cita-cita dulu. Cita-cita nak jadi orang yang mahir. Cita-cita untuk dia menjadi ahli kaligrafi. Memang sejak nama khattat itu sudah digunakan, ya, selepas penggunaan nama katib tadi, khattat, ahli kaligrafi ini. Walaupun mereka itu sudah mahir, mereka tidak menggelarkan diri mereka khattat. Sebab mereka rasa diri mereka belum cukup hebat lagi, belum cukup mahir, belum cukup sempurna. Jadi tidak boleh kita katakan semudah itu menjadi seorang khattat kerana hanya kita melihat asing cantik. Tetapi bagaimana kalau kataan, ejaan, hurufnya silap dan mengubah makna lebih teruk lagi. Dan inilah perkara yang kita ingin perjuangkan di dalam Fox, di mana kita bukan sekadar untuk buat seronok-seronok, ya. Dan disiplin Kufi Fox ini adalah disiplin yang tadi kita sebut apabila zaman Osmaniyah telah berkembang. Kita pun sudah tahu bila mana Osmaniyah mengembangkan Aqlamus Sittah itu, Kufi ini sendiri tidak mengalami proses perkembangan sebaik khat yang lain. Jadi kita dalam Fox, ya, dalam Persatuan Seni Khat Kufi Murabba, Friends of Kufi Square ini, atau singkatannya Fox, kita hendak mengembalikan ataupun mengembangkan lagi ilmu Kufi ini supaya ia tidak berhenti sekadar zaman Osmaniyah, dan kemudiannya hari ini dalam teknologi yang moden, dalam orang menghargai seni, kemungkinan berlakunya kerosakan pada karya seni itu dalam bentuk tulisan yang tidak sempurna, kemudian ayat yang tidak boleh dibaca, itu akan merosakkan seni kaligrafi Kufi itu sendiri. Jadi kita ingin mengambil semangat Yazir tadi, semangat yang dibawa bahawa disiplin yang ketat perlu ada, dan disiplin ketat itu yang akan memelihara seni kaligrafi ini seperti mana kita cuba memelihara suatu khazanah berharga yang ditinggalkan oleh tamadun Islam. Kita tengok scroll top cover tadi, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, pada scroll top cover itu kita nampak lukisan tangan yang berbentuk grid. Dan kita perhatikan grid ini dan kita boleh nampak apakah antara software-software zaman kita ini kita boleh gunakan untuk kita buat khat Kufi. Antara lain paling mudah adalah Excel. Kemudian kita ada software Inkscape, kita ada software Illustrator bagi yang biasa menggunakan Illustrator. Dan banyak lagi sebenarnya, terutama dalam aplikasi Android dan iOS. Dua-dua ini memang ada juga aplikasi yang lain. Yang penting mempunyai grid yang memudahkan untuk kita melukis. Zaman sekarang lebih mudah lagi kalau kita bandingkan dengan zaman sebelum ini. Dan saya suka untuk tunjukkan sedikit, ya, seperti mana satu contoh di Pir Bakran, Isfahan ini. Tempat ini asalnya adalah tempat tarekat Sufi Muhammad Ibn Bakran yang dibina sekitar tahun 1303, tapi kemudiannya dia meninggal dunia dan tidak sempat untuk membangunkan tempat ini. Kawasan ini telah dibina dalam tempoh
kurun antara kurun 13 hingga kurun yang ke-15 yang saya sebutkan tadi, di mana Kufi berada dalam keadaan statik yang tidak berkembang, ya. Yang kemudiannya nanti dia akan kembangkan oleh Uthmaniyah pada kurun selepas-lepas itu, tetapi itu pun tidak fokus kepada khat Kufi, lebih kepada khat-khat yang lainnya. Ya, memang Sultan-Sultan Uthmaniyah ini dia menggemarkan kaligrafi, tetapi kaligrafi yang mereka gemarkan itu bukanlah kaligrafi Kufi, ya, tapi nasakh dan juga khat-khat yang lainnya. Jadi banyak, kalau kau dilihatkan model daripada Hamdullah ini dalam zaman Uthmaniyah, mereka telah mengembangkan ilmu kaligrafi lebih fokus kepada khat thuluth dan juga khat nasakh, dan mereka memperkenalkan nama Jali Thuluth, ya. Dan kemudiannya makin berkembang pada kurun ke-18 dan menumpukan pula kepada ta'liq, dan kemudiannya berkembang lagi menumpukan kepada diwani. Tetapi Kufi boleh kita katakan seolah-olah stagnan, statik, tidak ada perubahan. Dan Pir Bakran ini sebelum zaman Uthmaniyah lagi, dan apa yang terjadi di situ, sudah pun dibuat suatu binaan, di situ ada tulisan Kufi. Nampak cantik bukan? Sebab ia berada dalam bentuk petak yang kemas, ya. Mari kita tengok apa yang boleh kita baca. Kita contoh, kita cuba baca sebahagian daripadanya, ya. Allahumma salli. Ini kita boleh agak salli ala Muhammad, ya. Mim ha. Ha dia ada kepala pula. Ha di sini Muhammad al-Mustafa. Wa salli ala. Yang ini saya pun dah tak boleh baca, saya tak pasti Ali atau Ala. Allah. Almar. Yang ini pun saya sudah tak boleh baca dan saya tak berani nak membaca kalau ia mengganggu maksud. Dan boleh kita sebutkan sebagai satu khat yang dia tidak sempurna dari segi hurufnya, sifat huruf. Dan kita boleh salahkan sebab Pir Bakran ini, khat ini pun muncul di kala khat ini tidak lagi berkembang dan tidak ada satu standard sistem seperti mana yang kemudiannya diperkenalkan pada zaman Uthmaniyah. Tetapi itu pun, saya ulangi, Uthmaniyah juga tidak mengetatkan disiplin Kufi, tetapi lebih kepada khat kaligrafi yang lain. Sama juga dengan Madrasah Ar-Rukniyah di Damsyik, ya. Dibina pada tahun 1224, Gubernur Damsyik zaman Ayyubiyah. Ada satu khat Kufi, ya, ni binaan ini masih ada, dan khat Kufi ini tertera pada pintu masuk. Apa yang kita boleh baca di situ? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Bagaimana yalid itu? Lam yalid wa lam yulad. Kita boleh nampak bagaimana sukarnya untuk kita baca, yang kita boleh baca sebab kita dah biasa dengan ayat ini. Tapi kalau tulisan itu bukanlah satu ayat yang kita biasa baca, mungkin kita sukar untuk membacanya. Dan sekali lagi saya sebut, pada kurun yang ke-13 kita tidak boleh menyalahkan mereka, dan itu adalah kekangan pada zaman itu. Tetapi adakah dalam zaman kita yang moden hari ini kita ada pilihan untuk memperbaikinya dan menyempurnakan sifat huruf itu? Kita masih lagi mahu mengiyakan dan membenarkan kaedah penulisan yang boleh menimbulkan keraguan dan kekeliruan di kalangan masyarakat. Seperti mana ini juga, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kerana kita sudah tahu perkataan itu. Kalau tidak, bagaimana untuk kita mengagak bacaan itu? Itulah antara cara bagaimana kita nak mengetahui karya-karya khat Kufi ini. Kita minta orang yang menjual ataupun kita sendiri, adakah kita boleh membaca perkataan itu, ayat itu, ataupun tidak. Dan itu adalah salah satu daripada petanda sama ada khat itu mengikut disiplin khat Kufi yang ketat ataupun sebaliknya. Dan dua ini adalah
kufi murabba yang diterima pakai umum untuk kalimah Muhammad dan juga Allah. Walaupun kalau kita sudah mula belajar dari segi huruf ha, sifatnya tidak boleh 3 petak ataupun 3 grid, itu agak pendek, tetapi dibolehkan untuk perkataan Muhammad ini adalah eksklusif bagi nama Muhammad dan juga Allah dalam bentuk murabba ini ataupun petak itu dalam bentuk yang sedia ada seperti ini. Ini standard. Bagi yang lain dia terpulang kepada kita. Dan saya nak bawakan contoh ya. Ini adalah hasil daripada ahli Fox dan juga guru kita Asri Al-Baker dalam kita membuat khat kufi murabba. Kufi square ini dengan tema bantulah barisan hadapan sempena COVID, kita boleh tengok bagaimana khat ini kita usahakan dalam mengikut disiplin Fox untuk benar-benar mudah ataupun boleh dibaca dengan mengekalkan sifat huruf yang jelas. Jadi ban, banun, tawau, bantulah. Ba, alif, ba, kemudian dibaca dari sisi kiri, barisan, ra, ya, barisan daripada sisi atas, sin dari sisi sebelah kanan, nun, barisan. Kemudian ha dari sisi bawah kita baca ha, kemudian dari sisi kiri kita baca alif, kemudian dari sisi atas kita baca dal, ini huruf dal, dan dari sisi kanan kita huruf pa, ada 3 titik di sini huruf pa, dan kemudiannya kembali kepada dari bahagian bawah nun. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Kita ingin mengekalkan sifat huruf yang lebih baik, yang mana sifat huruf ini akan memelihara karya-karya kita daripada tersilap baca dan juga merosakkan makna. Ya, sama juga karya yang dibawa oleh guru kita juga dan merupakan ahli Fox, Salwa Hamzah, bagaimana baru-baru ni telah dibuat kempen untuk kita buat kufi bantulah barisan hadapan, dan inilah hasilnya. Dan begitu juga bila tuan-tuan dan puan-puan cuma mula belajar khat kufi murabba ini, kita akan belajar sampai ke tahap khat kufi murabba yang asas itu boleh digubah untuk menjadi dalam bentuk yang kompleks dengan aplikasi-aplikasi canggih yang ada pada hari ini, yang memudahkan kita untuk buat sampai ke bentuk bunga dan sebagainya. Dan ini juga dalam tulisan bantulah barisan hadapan. Dan tidak ada satu standard penulisan khat kufi itu dia mesti dalam bentuk yang sama. Tidak. Kebiasaannya kalau 3 orang, 5 orang, 10 orang, kita akan dapat bentuk yang berbeza dalam bentuk square. Square memang square lah, petak. Tetapi huruf-hurufnya dalam variasi yang berbeza. Dan sebab itulah kita kena belajar, kerana dalam Fox kita telah memperkenalkan carta huruf khat kufi murabba 2018, dan carta ini cukup jelas kita sudah sediakan, di mana kita boleh lihat bagaimana kalau dia berada sebagai huruf tunggal. Sebagai huruf tunggal bentuknya begini, kalau alif begini, ba begini dan sebagainya. Kalau dia berada di pangkal, bagaimana kalau dia berada di tengah, bagaimana kalau dia berada di hujung, ataupun dia berada dengan variasi-variasi bentuk. Ba boleh jadi hanya menggunakan 3 petak saja, boleh juga menjadi 5 petak di sini ataupun 7 petak. Jadi ini dipanggil sebagai variasi-variasi, sama ada dia tunggal ataupun dia bersambung dengan yang lain pada hujungnya. Jadi ini telah pun kami tetapkan dalam Fox, dan kita ingin memastikan disiplin ini dipegang oleh seluruh warga Fox supaya kita dapat mengekalkan suatu standard yang tinggi di dalam penulisan khat kufi. Jadi itulah sedikit sebanyak sejarah asas kufi yang memang panjang telah saya berikan
perkongsian, Fox sendiri memahukan supaya semua ahli Fox yang bersama dengan persatuan kita memperjuangkan hard copy yang lebih kemas, yang lebih berdisiplin, lebih berstruktur ini, bukan untuk kita mengatakan kita lebih baik daripada yang lain, tetapi untuk kita memastikan kualiti hasil karya kita itu mempunyai standard yang seragam, yang mana sukar untuk dipertikaikan jika ianya dibandingkan dengan karya-karya kufi yang sebelum ini. Yang maksud saya sebelum ini adalah dikala kufi itu pada era ke-13, abad ke-13 atau 15 itu berada dalam zaman tidak ada perkembangannya, khususnya apabila Quran sendiri tidak lagi ditulis dalam tulisan kufi, maka perkembangan kaligrafi yang lain lebih berhadapan, manakala kufi seolah-olah tidak berkembang. Dan tujuan Fox ditubuhkan adalah untuk memelihara khat kufi ini dan diangkat menjadi suatu standard tulisan khat yang cukup kemas dan profesional. Jadi sekian sahaja. Semoga semua yang mempelajari khat kufi dapat mengikuti disiplin yang cukup baik agar hasil karya kita tidak menjadi suatu hasil yang tiada nilainya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.